Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali kita pada sesi PDP kita pada hari ini. Okey, untuk topik pembelajaran kita pada hari ini, kita akan masuk pada bab 3 iaitu algoritma. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, saya harapkan pelajar bersedialah dengan peralatan untuk PDP kita. Mungkin boleh sediakan buku nota ataupun alat tulis untuk mencatat ya. Okey, sebelum kita masuk kepada topik pembelajaran kita yang sebenar hari ini, cuba tengok pada permainan ini sekejap. Okey, permainan ini adalah untuk menolong ibu anak mencari anaknya, laluan mana yang boleh dilalui. Okey, cuba tengok. Ni terlalu ni mungkin. Okey. Sini. Sampailah di sini. Jumpa anaknya. Ini adalah laluan dia lah yang perlu diikut. Bukan, ini petunjuk yang perlu dielakkan apa, yang perlu boleh lalu apa. Okey, permainan ini adalah berkait juga dengan kita punya topik pelajaran algoritma, iaitu macam mana kita nak menyelesaikan masalah, cari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah menggunakan kaedah dalam dengan menggunakan kaedah algoritma. Okey, ini jawapan dia. Yang saya buat tadi salah. Okey, kita masuk kepada topik kita 3.1 pembangunan algoritma. Okay, apa itu algoritma? Algoritma ialah satu set tindakan yang mengikuti urutan yang tertentu untuk menyelesaikan masalah. Macam tadi kan, permainan tadi kita ikut langkah-langkah atau jalan yang betul, urutan yang betul untuk kita sampai kepada anak dia. So, anak dia tu macam untuk menyelesaikan masalah kita. Okay, algoritma ini diwakili dalam dua bentuk, iaitu pseudocode dan carta ahli. Okay, tengok pula apa itu pseudocode. Pseudocode menggunakan ayat-ayat yang ringkas dan padat untuk mewakili langkah-langkah bagi algoritma. Inden digunakan untuk memudahkan pembacaan sesuatu pseudocode. Contohnya yang paling jelas, apa itu ayat-ayat yang ringkas? Macam ni lah. Macam kita punya poin-poin. Ayatnya ringkas, padat dan mudah kita nak faham. Betul? Okey. Tengok pula pada carta ahli. Carta ahli ni apa? Carta ahli ini menggunakan simbol grafik seperti bentuk geometri yang berlainan, anak panah dan garisan lurus untuk menunjukkan urutan dan langkah-langkah bagi algoritma yang perlu dilaksanakan. Contohnya, macam carta ahli yang kita biasa tengok tu, daripada awal, ada apa, macam lepas tu dia akan ke mana dan bentuk apa, itu carta ahli macam biasa tu. Cuma dalam algoritma kita gunakan bentuk geometri. Dan setiap bentuk geometri itu mewakili, dia ada maksud dia. Contohnya bulat itu untuk apa, oval tu untuk apa, segi empat tepat untuk apa, segi diamond untuk apa. Okay, kita akan tengok satu persatu selepas ini. Okay. Perkara-perkara yang penting semasa menulis algoritma. Okay. Ini adalah beberapa perkara yang penting. Satu adalah bahasa algoritma. Okay. Bahasa algoritma ini biasanya ditulis dalam bahasa oleh bahasa manusia, seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa tabi'i manusia lain. Maksudnya bahasa yang manusia gunakan. Bahasa Cina mungkin, kalau dia tu bercakap dengan menggunakan bahasa Cina, bahasa Korea ataupun Indonesia, apa-apalah bahasa yang boleh difahami oleh manusia, yang digunakan oleh manusia. Yang kedua ialah huraian langkah. Okey, setiap langkah yang perlu dilaksanakan mestilah jelas. Contohnya, pilih satu nombor yang paling besar. Jelas. Pilih satu nombor yang paling besar dalam senarai itu. Kalau saya kata pilih satu nombor, kita tahu nombor yang macam mana. Jadi bila ada yang paling besar, nampak jelas situ huraian dia. Okey, yang seterusnya ialah urutan langkah. Urutan langkah hendaklah dinyatakan dengan betul. Contoh ini adalah proses langkah-langkah awak ke sekolah.
bangun pagi, kemaskan katil, mandi, lepas tu pakai pakaian sekolah, solat, sarapan, dan kemudian awak akan ke sekolah. Itu adalah langkah-langkah dia. Kita tak boleh langkau ataupun tinggal satu langkah ni. Contohnya bangun pagi terus pakai baju mandi, tak boleh. Jadi salah lah. Awak kena ikutlah satu persatu langkah yang perlu sampailah ke tujuannya, ke sekolah. Okey. Yang ketiga, mempunyai kesudahan tertentu. Okey, kesudahan tertentu ni algoritma mempunyai kesudahan tertentu dalam satu tempoh masa. Maksudnya algoritma ini mestilah menghasilkan output yang bermakna setelah satu set langkah telah dilaksanakan. Contoh kita tengok pada sini. Ini adalah contoh algoritma ke sekolah kita. Okey. Ini adalah mula dan sampai akhir. Akhirnya apa? Ke sekolah. Ke sekolah ini adalah output yang dihasilkan. Maksudnya kesudahan. Dah habis lah. Okey. Daripada bangun pagi hingga ke sekolah. Jadi dah habis. Sebab dia suruh awak, huraikan langkah-langkah awak ke sekolah setiap pagi. Ini langkahnya dan sampailah ke sekolah. Jadi itulah output, maka tamatlah kita punya proses algoritma ini. Okey. Ini perwakilan algoritma dalam carta alih dan pseudocode. Cuba tengok dalam carta alih. Carta alih dia banyak bentuk, tapi ini adalah carta alih pilihan tanpa pilihan. Ini adalah straight mula sampai tamat. Kita tengok dia punya bentuk mula, masak air, masukkan kopi ke dalam bekas. Dia punya bentuk adalah berbeza mengikut apa yang berlaku pada situ. Mula dan akhir dan tamat bentuknya macam ni. Okey, petak ni 4 segi ni maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Dia satu-satu ni ada maksud yang tertentu. Okey. Ini carta alih, kita buat pula pseudocode. Ini pseudocode-nya. Mula, masak air. Yang kedua. Seterusnya, masukkan kopi. Seterusnya, masukkan gula. Seterusnya, tuang air panas ke dalam cawan. Lepas tu, kacau dan tamat. Okay. Sorry, tak ada kacau kat sini. Patutnya kena ada kacau. Okay, ini adalah pseudocode dan carta alih. Pseudocode dan carta alih ni dia saling berhubung. Maksudnya kalau carta alih dia mula, dia akan mula. Kalau proses dia masak air, dia akan masak air. Kalau proses seterusnya contoh basuh baju, dia akan basuh baju. Pseudocode dan carta alih dia adalah perkara yang sama. Maksudnya dia saling berkait lah. Kalau awak menyelesaikan satu masalah, carta alih dan pseudocode tu mesti sama proses dia. Cuma dalam bentuk yang berbeza. Ini dalam bentuk tulisan yang boleh dipahami oleh manusia tadi. Ini adalah dalam bentuk carta alih biasa. Okey. Okey, kita tengok pula pada 3.11 pseudocode dan carta alih yang melibatkan struktur kawalan pilihan. Okey, dalam topik ini kita akan belajar 3 struktur kawalan pilihan. Itu struktur kawalan pilihan tunggal, struktur kawalan dui pilihan dan struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey. Okey. Struktur kawalan pilihan tunggal. Apa itu struktur kawalan pilihan tunggal? Struktur kawalan pilihan tunggal ni hanya mempunyai satu sahaja pilihan untuk melaksanakan satu senarai tindakan. Jika syarat yang diuji adalah benar, maka, typo, senarai tindakan akan dilaksanakan. Pseudocode bagi struktur kawalan pilihan tunggal adalah contoh dia seperti yang berikut. Okey. Ini contoh, awak boleh rujuk dalam buku teks awak. Jika pilih air tidak diputar sehingga ketat. Okey, ini adalah dia punya situasi. Okey, kalau pilih air itu tidak diputar dengan ketat, jadi syarat dia kena ujilah, kita kena uji. Dan lepas uji kita kena putarkan, pilih pai air sehingga ketat. Bila dah ketat, kita akan tamat. Okey. Okey, tengok ni. Ini adalah mula. Dia akan pergi kepada pilih air diputar sehingga ketat. Macam tadi, pseudocode kita.
pilih air diputar sehingga ketat, ya ataupun tidak. Kalau tidak diputar dengan ketat, dia akan ke tidak. Okay, ini adalah contoh kawalan pilihan tunggal. Maksudnya kita ada pilihan, ya ataupun tidak, itu pilihan kita. Jadi sekiranya pilih air itu diputar sehingga ketat, ya betul pilih air itu diputar hingga ketat, maksudnya tamatlah. Tak adalah pilihan tidak ni. Itu maksudnya kena uji tadi. Okay, kalau tidak, kita kena putarkan pilih air sehingga ketat. Tengok yang putarkan pilih air dengan sehingga ketat, dan bila dah ketat kita akan tamat. Itu adalah pilihan tunggal. Maksudnya kita ada satu je pilihan, sama ada nak pergi ke ya ataupun tidak. Okey, bagi struktur kawalan dui pilihan pula, ini adalah contoh sudokod. Okay, dalam satu struktur kawalan dui pilihan, terdapat satu pertanyaan syarat dan dua jenis tindakan yang pelaksanaannya bergantung kepada sama ada syarat dipenuhi ataupun tidak. Jika syarat yang diuji adalah benar, maka tindakan A akan dilaksanakan. Jika syarat yang diuji adalah tidak benar, maka tindakan B akan dilaksanakan. Okey, struktur kawalan pilihan tunggal tadi kita ada satu je pilihan. Maksudnya putarkan pilih air sehingga ketat, satu je. Tapi untuk struktur kawalan dui pilihan, kita diberi set tindakan A dan B. Maksudnya ada dua pilihan yang boleh kita pilih untuk selesaikan masalah. Okey, contoh sudokod. Jika memenuhi syarat, laksanakan set tindakan A. Jika tidak, laksanakan set tindakan B. Okey, tamat sekiranya memenuhi apa yang kita nak. Contohnya, okey, kita tengok contoh. Okey, mula masukkan markah. Okey, mula masukkan markah. Jika markah, ini apa? Maksudnya, lebih besar daripada 40. Betul? Lebih besar atau sama dengan 40. Okey, markah lebih besar atau sama dengan 40. Cetak lulus. Cetak, maksudnya, adakah markah ini lebih besar atau sama dengan 40? Jika ya, dia lebih besar ataupun sama dengan 40, kita akan cetak lulus. Cetak lulus. Jika tidak, ini pilihan kita. Jika tidak, cetak gagal. Lepas tu, kita akan tamat. Maksudnya, di sini dia ada dua situasi. Maksudnya, dia bagi. Adakah markah kita itu lebih besar atau sama dengan 40? Kita kena check. Okey, kita check. Bila check, kalau ya, kita akan keluar lulus. Okey. Lepas tu, dia akan tamat. Seperti kat sini, akan tamat. Bila dah keluar lulus, akan tamatlah. Tapi, jika markah itu tak besar atau sama dengan 40, kita akan masih bawah 40 kan? Maksudnya, dia akan gagal. Ini adalah punya syarat. Maksudnya, kita kena melalui sama ada di sini ataupun di sini. Berbeza ya dengan yang pilihan tunggal tadi. Tengok. Jika pilih air diputar dengan ketat, ia terus tamat ataupun tidak. Kita tak ada syarat dekat sini. Kita terus situasi dan menyelesaikan masalah tu. Okey. Okey, ini adalah pengendali hubungan dan maksudnya. Ini saya percaya ramai dah tahu. Sebab dah banyak kali dah jumpa kan dalam matematik, apa semua. Okey. Sama juga dalam matematik ataupun apa subjek lain. Okey, sama dengan ini adalah maksudnya sama. Yang ni lebih besar daripada. Okey, lebih besar atau sama dengan. Yang ni lebih kecil daripada. Yang ni lebih kecil atau sama dengan. Ingat Okey. Struktur kawalan pelbagai pilihan. Struktur kawalan pelbagai pilihan mempunyai lebih daripada dua pertanyaan tindakan untuk pelaksanaannya. Tindakan yang terpilih untuk dilaksanakan bergantung kepada pilihan syarat yang didapati benar. Okey, dalam struktur kawalan pelbagai pilihan ni, dia bagi pernyataan lebih daripada dua. Maksudnya satu pernyataan tu, pernyataan tu mempunyai banyak tindakan untuk
melaksanakannya. Jadi kita kena pilihlah bergantung kepada syarat yang ditetapkan. Macam yang tadi, dua pilihan ditetapkan lebih besar atau sama dengan 40. Itu satu syarat. Maksudnya kita kena ada dua pilihan, boleh buat dua pilihan. Tapi kalau dia letak banyak syarat, kita kena buat pelbagai pilihan. Okay, kita tengok contoh. Okay. Contoh sudut bagi struktur kawalan pelbagai pilihan. Okay, dia akan bagi situasi ataupun syarat. Okay, kita tengok apa syarat dia. Jika memenuhi syarat 1, laksanakan set tindakan A. Jika memenuhi syarat 2, laksanakan tindakan B. Jika memenuhi syarat ketiga, laksanakan set tindakan C. Jika tidak, laksanakan set tindakan D. Okey, contoh dia. Contoh kan, awak nak baju. Nak pakai baju yang warna pastel. Dia akan bagi. Adakah contoh satu, keluar baju kuning. Adakah betul ini warna pastel? Kalau betul, kalau tak betul, dia akan laksanakan tindakan A. Lepas tu keluar warna lain, akan laksanakan tindakan B. Dan seterusnya sampai last sekali baju awak tu, dia akan laksanakan set tindakan D. Okey, kita tengok contoh. Syarta alif. Okay, mula memenuhi syarat 1 tak? Ya. Kalau ya, akan pergi kepada set tindakan A. Dan jika tidak, adakah syarat yang diberi itu memenuhi set tindakan kedua? Jika tidak lagi, adakah dia memenuhi syarat yang ketiga? Jika tidak lagi, laksanakan set tindakan D tanpa menilai adakah dia memenuhi syarat ataupun tidak. Okey, tengok. Untuk set tindakan syarat kedua, kalau dia memenuhi syarat kedua, dia akan pergi kepada set tindakan B. Okey, contohlah. Contoh yang struktur kawalan pelbagai pilihan ni, dia nak cari markah. Dia nak senaraikan markah. Contohnya, markah lebih besar daripada 80, dapat grade A. Markah lebih besar daripada 70, dapat grade B. Markah lebih besar daripada 60, dapat grade C. Jika tak ada dalam senarai itu, tak dapat lebih besar daripada 80, tak lebih besar daripada 70, tak juga lebih besar daripada 60, maksudnya dia adalah dalam kategori D. Kita tak ada syarat lagi. Faham tak? Ini contoh. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita dah belajar struktur kawalan. Ada 3 struktur kawalan. Cuba ingat balik. Struktur kawalan pilihan tunggal, dui pilihan dan pelbagai pilihan. Okey, untuk latihan saya akan bagi dalam grup sebentar lagi. Okey, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi pada kelas yang berikutnya.